kita ingin membicarakan tentang surah Al-Alaq ini dengan lebih dekat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan menjadikan surah ini surah pilihan yang pertama nak disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dalamnya sebegitu banyaknya surah-surah, dalamnya sebegitu banyaknya ayat-ayat firman Allah, juzuk-juzuk yang telah Allah tetapkan, tetapi inilah ayat dan surah yang pertama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita perlu mengetahui orang yang menerima wahyu itu bagaimanakah kedudukan dia dan peribadi dia sebagai penerima firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu duduk di dalam benak pemikiran kita apabila kita nak membagi sesuatu amanah kepada seseorang dengan amanah yang besar dan penting untuk dilaksanakan, kita akan memilih peribadi-peribadi yang terpilih, ketokohannya, karismanya, pengetahuannya serta pencapaiannya di dalam akademik dan sebagainya, yang meyakinkan kita apabila kita bagikan amanah ini, setidak-tidaknya bukan sekadar mereka mampu melaksanakan, bahkan mereka berjaya mencapai objektif serta matlamat daripada amanah diberikan kepada mereka. Kita ingin mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam sehingga terpilih dengan sungguh ajaib untuk menerima sebuah firman yang mengkagumkan masyarakat Arab dan yang menyebabkan mereka kelu pemikiran mereka serta kelu lidah mereka untuk menceritakan dan menyatakan ungkapan-ungkapan sebagaimana yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga merasa kagum bahasa-bahasa yang indah, untaian-untaian kata yang ringkas tetapi padat, di samping mempunyai hikmah dan hikmat serta syariat dan pengajaran yang begitu besar, luar daripada apa yang pernah mereka kecapi di dalam kehidupan mereka sebelum ini. Tetapi dalam waktu yang sama mereka tidak dapat menyangkal akan kebenaran apa yang diungkapkan oleh firman-firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang sememangnya dan sewajarnya untuk disampaikan amanah ini dan firman ini. Apa sebab? Yang pertama, kerana orang yang ada di sekitar Mekah itu tidak ada seorang pun tidak menyaksikan akan kejujuran dan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, nak cakap mudahnya, Nabi Muhammad bukan tukang show. Nabi Muhammad bukan tukang reka cipta. Nabi Muhammad bukan seorang pungli pulara. Nabi Muhammad tidak dikenali sebagai seorang pemuisi, tukang deklamasi sajak, ataupun penyampai prosa, ataupun pengolah syair. Nabi Muhammad bukan seorang yang dikenali begitu. Nabi Muhammad dikenali bahkan dengan seorang yang jujur. Satu perkara lagi, peribadi yang sangat sinonim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia dapat memberikan satu pengaruh yang besar untuk menafikan penyangkalan orang-orang musyrikin terhadap, kalau nak mengatakan apa yang difirmankan oleh Allah itu rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia? Iaitu Nabi kita Muhammad ummiyun, seorang nabi yang tidak ada kebolehan untuk menulis dan tidak ada kebolehan untuk membaca. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad membesar di dalam keadaan tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Tetapi dalam waktu yang sama dia seorang yang bijak dan mudah memahami sesuatu pengetahuan dan ilmu. Dia bijak merungkaikan pelbagai masalah dan isu yang berlaku di tengah masyarakat, walaupun dia di dalam usaha kecil, belum dewasa, belum remaja, sementara lagi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam telah berusia remaja. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara
yang menjadi mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima firman Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bagaikan cetakan yang tercetak di dada serta terpahat di benak pemikirannya Rasulullah kerana kecernaan jiwanya Rasulullah, mudah ingat serta payah lupa dan mudah faham serta payah salah faham. Tidak berlaku salah faham. Itu yang dikenali oleh orang-orang yang berada di kota Mekah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah faktor yang sangat kuat untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh disimpulkan dengan sifat dia yang dimasyhurkan dengan fatanah, bijaksana, dengan sidik yang jujur, dengan amanah yang amanah, dengan mempunyai sifat yang mulia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad ini sudah tentu memberi keupayaan untuk baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu